السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تفسيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dapat sama-sama menyambung pengajian di dalam ilmu Tauhid berdasarkan kitab Risalatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Umar Yusuf radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bi'ulumihima wa ja'alana minal mukhlisina li qira'atihi. Mari sampai pada muka surat 19. Surat 19, kenyataan yang kedua. Perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Jadi di dalam tajuk yang dinyatakan terdapat dua lafaz yang amat penting, iaitu lafaz Tuhan dan lafaz alam. Dan kita telah maklum bahawa lafaz Tuhan dan alam ni menunjukkan kepada dua perkara yang amat berbeza. Dan kedua-dua lafaz ni diambil daripada surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari di dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi telah dibincangkan dalam pengajian yang lalu bahawa lafaz Rabb sebaiknya diterjemahkan dengan penjaga ataupun pendidik yang membesarkan, yang menegakkan. Jadi lafaz Rabb sekiranya diterjemah sebagai penjaga, maka dia lebih menunjukkan kepada makna sebenar. Apakah yang dimaksudkan dengan Rabb? Dan kita dapat merasai nikmat daripada nama Allah tersebut. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan nikmat kepada kita bermula daripada kita dilahirkan dan bermula daripada persenyawaan roh. Dan dimasukkan roh bermula daripada situ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga, membesarkan kita sedikit demi sedikit daripada satu umur kepada satu umur, berpindah daripada satu tahap kepada satu tahap, kecil, besar dan sebagainya, tua. Maka itulah pensahiran ataupun serlahan daripada makna Rabb. Makna Rabb ialah sesuatu yang menjaga, sesuatu yang membesarkan, sesuatu yang mengurus sedikit demi sedikit sampai kepada satu tahap kesempurnaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia dipanggil sebagai Rabb. Jadi telah diberitahu juga bahawa lafaz Rabb ialah lafaz yang amat lembut, lafaz yang merujuk kepada sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza dengan nama Allah seperti Qahhar, berbeza dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Jabbar, Al-Muntaqim dan sebagainya. Itu merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakutkan, yang menimbulkan rasa gerun pada manusia. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatihah menggelarkan dirinya sebagai Rabb, penjaga, pengurus, pentadbir, Al-Alamin, alam semesta. Jadi sedikit kita kena mengetahuilah mengapa perbahasan tentang Rabb dan perbahasan tentang Al-Alamin diletakkan di dalam surah Al-Fatihah. Jadi ulama mentafsirkan surah Fatihah tersebut, lalu mereka berkata
Surah Al-Fatihah yang kita baca selalu kan, bermula daripada ayat pertama hingga sampai ayat ke-7. Tujuan surah Fatihah ni dibaca ialah untuk mengajarkan kepada manusia 3 perkara. Pertamanya ialah usuluddin. Yang dimaksudkan dengan usuluddin ialah pegangan akidah. Kedua, perkara yang ingin disentuh di dalam surah Fatihah ialah ibadat. Maksudnya cabang fiqh, cara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu di dalam surah Al-Fatihah, peringkat ketiga yang ditekankan dalam Fatihah ialah al-ihsan, iaitu membersihkan hati daripada dibelenggu oleh dunia. Jadi dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala meringkaskan ketiga-tiga perbahasan tersebut. Perbahasan yang berkaitan dengan tauhid, perbahasan yang berkaitan dengan ibadat, dan perbahasan yang berkaitan dengan akhlak, peribadian seorang Muslim. Dan ketiga-tiga ini diistilahkan sebagai al-iman, al-islam dan al-ihsan. Rasulullah SAW mensyarahkan apakah dia iman, apakah dia Islam, apakah dia ihsan dalam hadis yang kita telah maklum, iaitu hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi sekarang ini disebabkan kepentingan perbahasan tauhid, kerana perbahasan tauhid ialah asas kepada permasalahan ibadat. Tauhid juga ialah asas kepada permasalahan akhlak, tasawuf dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mulakan perbahasan tauhid di awal Fatihah. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, apabila Allah menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, maka bermula daripada Alhamdu sampai kepada Maliki Yaumiddin, kesemua ayat tersebut mengisyaratkan kepada perbahasan tauhid. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Allah Subhanahu wa taala mencipta. Dan apa yang Allah cipta dipanggil sebagai alam. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencipta alam, maka di situ merupakan tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ mengajar kepada manusia tentang sifat. Sifat Allah yang pertama ialah wujud. Mustahil Allah yang mencipta alam tadi tidak wujud. Dan mengajarkan juga kepada manusia sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mustahil Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam, tetapi Allah Subhanahu wa taala serupa dengan alam tersebut. Sampai kepada ayat Maliki Yaumiddin, menceritakan tentang kesempurnaan kudrat. Kudrat Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ad-din, hari pembalasan yang tiada penghujung, hari pembalasan yang amat agung dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apatah lagi dunia yang sementara. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai penghujung. Tetapi hari pembalasan, maksudnya syurga dan neraka dan segala isi kandungannya, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala ialah pemilik hari kebangkitan ataupun hari pembalasan. Maka ulama berkata di situ ialah isyarat kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memiliki hari yang amat agung, maka dunia dan segala isinya yang tidak sampai 1% pun daripada nilai akhirat semestinya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal ayat Fatihah tu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tauhid. Maka oleh sebab itu, setelah manusia tadi membetulkan akidah tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala mengiringkan di dalam Fatihah tersebut dengan perbahasan ibadat. Maka manusia membaca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu maksudnya kamulah Allah Subhanahu wa taala yang kami sembah. Maka pada ketika itu datanglah perbahasan fiqh. Kan? Fiqh mengajar kepada kita tentang cara bersuci. Fiqh mengajar kepada kita tentang cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, tentang cara pengurusan kewangan mengikut syariat Islam yang menjadikan pengurusan kewangan tersebut sebagai perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu fiqh juga mengajar kepada manusia bagaimanakah menjadikan nikah kahwin sebagai ibadat, perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga fiqh mengajar kepada manusia bagaimanakah cara mentadbir negara agar pentadbiran tersebut menjadi perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkat kedua. Dipanggil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah tidak melupakan apabila manusia tadi beribadat,
manusia hendaklah sentiasa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah menyentuh dua perkara, pertama ialah perbahasan akidah yang amat penting. Jadi sekiranya kita membawa akidah yang salah atau kita tersalah mengenal Tuhan, maka ibadat semestinya tidak diterima. Selepas sempurna ibadat dan setelah manusia tadi mempunyai akidah yang betul, maka diiringi dengan perbahasan tasawuf. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu, mengajar kepada manusia dengan doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi ulama berkata bermula daripada jalan yang lurus tersebut sampailah kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka di situ Allah mengisyaratkan di dalam surah Fatihah tentang maqam manusia. Di peringkat awal dia mendapat cahaya, maka dipanggil sirat mustaqim. Selepas itu dia masuk kepada peringkat kedua dan masuk pada peringkat ketiga yang diisyaratkan dengan an'amta atau peringkat kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu peringkat ketiga, maksud manusia yang tertinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi, rasul, siddiqin dan sebagainya. Jadi daripada surah Fatihah yang kita baca, kita akan memahami pertama sekali perbahasan tauhid. Bermula daripada ayat pertama sampai Maliki Yaumiddin. Selepas itu ada perbahasan yang berkaitan dengan ibadat dan akhir ditutup dengan perbahasan ihsan. Jadi sekarang ni dalam kenyataan yang kedua ni, dia akan mengajar kepada kita bagaimanakah cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat pertama daripada surah Al-Fatihah, iaitu Rabbil Alamin. Jadi sekarang ni kita telah mengetahui sedikit tentang lafaz Rabb. Lafaz Rabb yang dinyatakan di sini bermakna penjaga. Dan sekarang ni kita bincang pula lafaz Al-Alamin. Kerana sekiranya kita tidak mengetahui juga lafaz Al-Alamin, maka bermakna kita tidak memahami surah Fatihah yang dibaca. Kerana kedua-dua lafaz ni disebut di dalam surah Al-Fatihah. Jadi ulama berkata, telah menjadi peraturan Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tersebut perlu mengenal alam. Jadi sekarang ni sebahagian daripada manusia berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak berusaha untuk mengenal alam semesta. Maka akhirnya dia tersesat, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan alam, menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya, menganggap Allah Subhanahu wa taala berjasad, menganggap Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada tempat, menganggap Allah Subhanahu wa taala berada di arah-arah yang tertentu, menganggap Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada anak, memerlukan kepada isteri dan sebagainya. Jadi kesalahan tersebut Allah memberitahu puncanya ialah kerana kamu tadi tidak mengenal alam semesta. Apabila manusia tidak mengenal alam, maka pada ketika itu dia akan terkeliru yang mana satukah alam dan yang mana satukah dipanggil sebagai Tuhan. Jadi ulama Ahli Sunnah wal Jamaah radhiyallahu taala anhum, mereka menulis buku dan mereka bukan saja membahaskan tentang tauhid. Bahkan ulama radhiyallahu taala anhum menulis juga buku yang membahaskan tentang alam semesta. Cuma buku-buku yang membahaskan tentang alam semesta ini jarang dipelajari dan jarang diketengahkan dalam pengajian tauhid. Tapi secara ringkasnya, keseluruhan perbahasan yang dibahaskan dalam perbahasan alam ini tidaklah susah. Maksudnya ulama memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang qadim. Allah Subhanahu wa taala bersifat wajibul wujud. Jadi alam semesta ini dia kata, apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, yang dimaksudkan dengan alam ni ialah dua benda sahaja. Apa saja yang termasuk di bawah alam, apa saja yang dipanggil sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka ulama kumpulkan atau ulama ringkaskan atau mereka kaji apakah sifat sepunya yang paling umum bagi kesemua makhluk tersebut. Maka ulama berkata Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya hanya mencipta dua perkara. Pertama, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ialah zat. Zat ni maksudnya sesuatu yang wujud berdiri sendiri. Wujud berdiri sendiri maksudnya tidak menumpang pada benda yang lain. Itu dipanggil sebagai zat. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan arab. Arab ni ialah sifat. Sifat bagi zat tersebut. Jadi apabila kita melihat sesuatu zat seperti kertas, kertas dipanggil sebagai zat. Allah Subhanahu wa taala kedua mencipta sifat kepada kertas tersebut. Berwarna putih, tulisannya berwarna hitam,
dan sebagainya. Jadi ulama berkata, kamu kajilah di mana-mana saja dunia, sama ada di langit, di bumi ataupun sebagainya, maka kamu tidak mendapati alam semesta tersebut melainkan daripada dua perkara saja. Sama ada zat yang dipanggil sebagai maqam binafsih, sesuatu yang wujud sendiri. Maksudnya kewujudannya tidak perlu menumpang kepada benda yang lain. Maksudnya kalau kita buat ayat, saya melihat pintu, maka kita faham pintu boleh berada di satu sudut dan pintu boleh wujud bersendirian. Tapi kalau kita buat ayat, saya melihat putih, ataupun kita buat ayat, saya melihat panas, maka manusia kata, apa yang panas dan apakah yang putih? Mereka akan bertanya sedemikian kerana panas tidak boleh wujud sendiri, kerana putih tidak boleh wujud sendiri, bahkan dia wujud menumpang pada satu benda yang lain. Itu dipanggil sebagai arab ataupun dipanggil sebagai sifat. Jadi ulama berkata, alam semesta bermula daripada arash sampai kepada yang bawah sekali, kesemuanya hanya tergolong sama ada benda tersebut zat, dan sama ada benda tersebut dipanggil sebagai arab ataupun sifat kepada zat tersebut. Cuma dalam perbahasan ulama tauhid, apabila mereka membincangkan tentang alam semesta, mereka memperincikan tentang arab tersebut, sifat. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sifat. Jadi bagaimanakah pengkelasan sifat-sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu mereka membahagikan, maka mereka mendapati 9 bentuk sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta di dunia. Dan mereka mendapati zat hanya dibahagikan kepada satu kumpulan sahaja. Maka apabila dicampurkan 9 dengan satu tersebut, maka mereka berkata terdapat 10 perbahasan ataupun 10 kertas kerja ataupun 10 kenyataan, tajuk, topik yang membahaskan tentang alam semesta. Maka perbahasan tersebut dikenali sebagai al-maqulatul asyarah, bermaksud perbahasan ataupun ungkapan-ungkapan ulama yang 10. Dan ke-10 perbahasan tersebut menceritakan tentang alam. Mereka berkata antara alam yang Allah ciptakan ialah tempat, al-ain. Maksudnya antara alam semesta yang Allah ciptakan ialah mata. Maksudnya masa berjalan sehari demi sehari, maka ulama menghukumkan masa ialah salah satu daripada arab. Masa ialah salah satu daripada sifat yang wujud pada zat. Maksudnya langit, bumi, pokok dan sebagainya, ini dipanggil sebagai zat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan masa. Masa tersebut ialah satu sifat yang duduk pada zat langit, bumi dan sebagainya. Maka masa dihukumkan sebagai arab, tempat. Maksudnya permukaan, luas, panjang, lebar dan sebagainya, kesemuanya dihukumkan sebagai arab, sifat. Jadi apabila kita memahami perkara sedemikian, maka kita berkata, apa saja keserupaan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat makhluk, maka keserupaan tersebut mustahil. Jadi caranya, kita kajilah zat makhluk tersebut. Apabila kita mengkaji alam semesta, kita ambil batu, pokok, daun, air, pisau, besi, apa saja benda yang kita pegang daripada bentuk alam semesta ni, maka ulama kata alam semesta tidak dapat dielakkan daripada berisi padu. Maknanya apabila dia tu dinamakan sebagai makhluk, apabila dia dinamakan sebagai alam, maka dia mesti mengambil ruang. Maksudnya dia mesti mempunyai isi padu. Bila dia mempunyai isi padu, maknanya dia mempunyai had. Dia mempunyai panjang tertentu, dia mempunyai permukaan tertentu, dia mempunyai penghujung yang tertentu, dan semua alam semesta yang Allah ciptakan mempunyai had. Semua alam semesta yang Allah ciptakan mempunyai isi padu, mempunyai luas permukaan, sama ada kecil ataupun besar. Jadi ulama kata itu antara ciri utama alam semesta yang tak dapat dipisahkan. Maknanya mustahil sekiranya kita kata ada sesuatu benda alam yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tetapi dia tidak mempunyai isi padu ataupun dia tidak mengambil ruang. Bahkan apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, apabila benda tersebut keluar daripada adam, ketiadaan, muncul kepada alam wujud ni, maka ulama kata pasti dia mempunyai isi padu, pasti dia tadi mengambil ruang. Maka itu dipanggil ciri utama alam. Jadi ulama kata apabila kita dah mengenal alam semesta yang mempunyai isi padu, yang mesti mengambil ruang,
yang mesti mempunyai dirinya sendiri walaupun kecil, walaupun halus. Lepas tu ulama kata kita kaji semula isi padu. Maksud kita kaji semula zarah alam tadi. Dia kata tiada satu alam pun melainkan memerlukan kepada tempat. Maksud bila kita jumpa saja satu benda, pokok, dia mesti mempunyai tempat. Apabila kita jumpa saja batu, maka dia mesti mempunyai tempat. Apabila kita jumpa saja air, maka dia mesti mempunyai tempat. Jadi dia fahami daripada situ bahawa alam semesta, apabila dipanggil saja alam, maka dia memerlukan kepada tempat. Dan selepas itu juga ulama berkata, apabila kita mengkaji tentang alam, dia tidak dapat terkeluar daripada masa. Apabila ada saja satu objek, maka dia mesti mempunyai masa. Sama ada tahun 2000, ataupun tahun 2001, ataupun tahun 1, ataupun tahun 100, tahun 2 juta dan sebagainya, dia mesti mempunyai masa. Jadi secara kasar ni kita dapat mengenal alam. Bahawa alam semesta dia mesti mempunyai isi padu. Dia mesti mempunyai had. Dia mesti mempunyai bentuk. Dia mesti mengambil ruang. Setelah itu dia memerlukan kepada tempat. Dia mesti ada satu tempat yang khusus. Dan akhir sekali dia mesti mempunyai masa. Jadi secara umumnya ulama kata kita sudah mengetahui serba sedikit tentang alam. Jadi apabila kita mengenal alam sedemikian, maka kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sama dengan alam tersebut. Kerana Allah memberitahu bahawa dia yang mencipta alam dalam keadaan sedemikian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna apa saja yang kita kenal sebagai alam, maka alam tersebut mesti tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita dah mengenal alam. Alam itu dipanggil sebagai sesuatu yang berjasad, sesuatu yang berjisim, sesuatu yang mengambil ruang. Apabila dia berjisim, berjasad, mengambil ruang, maka dia memerlukan kepada tempat dan dia tertakluk dengan masa. Jadi apabila kita dah mengenal alam tersebut sedemikian, maka ulama berkata mustahil Allah Subhanahu Wa Taala berjasad. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anggota. Mustahil kita berintikad Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan. Mustahil kita berintikad Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai bola mata. Mustahil berintikad Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai jari, mempunyai kaki dan sebagainya. Walaupun ada lafaz-lafaz sedemikian di dalam Al-Quran. Maksudnya Allah menyebut tangan Allah Subhanahu Wa Taala di atas tangan-tangan mereka. Jadi ulama berkata walaupun kita menjumpai ayat di dalam Al-Quran yang secara zahir menyatakan Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki, mempunyai mata, turun, bergerak dan sebagainya. Tapi ulama berkata tidak boleh kita memahami ayat-ayat tersebut sama seperti pemahaman kita dengan alam. Jadi begitulah juga apabila kita tadi membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tadi mencipta langit dan bumi dalam masa 6 hari. Mencipta itu dalam masa 2 hari, mencipta ini dalam masa 3 hari, maka kita kena faham masa tersebut tidak tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masa tersebut ialah masa yang berkaitan dengan alam itu sendiri. Maksudnya alam ni sekiranya kita kaji maksudnya sekiranya kita kira hari, maksudnya kemunculan alam tu daripada tiada kepada ada, kemunculan alam tu memakan masa 6 hari. Maksudnya sehari dia keluar benda pertama langit, sehari dia keluar benda kedua laut, sehari lagi dia keluar benda ketiga dan keempat, kelima, keenam sampai lepas 6 hari. Jadi yang dimaksudkan dengan 6 hari tersebut ialah 6 hari yang berkaitan dengan alam. Alam itu sendiri yang tertakluk kepada masa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mempunyai masa. Bahkan dia tidak memerlukan kepada, dia tidak tertakluk kepada 6 hari yang dicipta alam tersebut. Sama juga dengan tempat. Kan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam dan Allah memberitahu bahawa alam tersebut berjasad dan alam tersebut memerlukan kepada tempat, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Daku tidak serupa dengan alam semesta," maka difahami daripada situ bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada tempat. Walaupun terdapat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang secara zahirnya menyatakan Allah tadi duduk di atas arash, bersemayam di atas arash, maka ulama berkata mustahil Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada tempat. Mustahil kita faham arash yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta dianggap sebagai tempat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sifat memerlukan kepada tempat itu ialah sifat alam semesta. Jadi apabila kita mengenal alam semesta berjasad, berjisim, memerlukan kepada masa, memerlukan kepada tempat, maka
secara automatik kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pastinya bukan Tuhan yang berdasar. Allah Subhanahu Wa Taala mustahil mempunyai kepala. Mustahil Allah tadi mempunyai satu badan yang amat besar, tak dapat digambarkan, mustahil. Mustahil Allah tadi mempunyai kaki yang amat besar, itu semua mustahil. Dan setelah itu kita mengetahui mustahil Allah Subhanahu Wa Taala tadi mempunyai masa. Allah Subhanahu Wa Taala tertakluk dengan masa dan sebagainya. Dan yang paling penting kita mengetahui ialah mustahil Allah Subhanahu Wa Taala tadi bertempat dan berarah dan sebagainya. Maka tak sah ataupun salah sekiranya kita beriktikad Allah Subhanahu Wa Taala tadi duduk di atas arasy ataupun sebagainya. Dan salah juga ulama berkata apabila kita beriktikad yang Allah Subhanahu Wa Taala berada di arah atas ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berada di langit. Kerana itu ialah sifat makhluk. Makhluk tertakluk kepada arah. Makhluk tertakluk kepada tempat. Tertakluk kepada masa, berjasad, berhad, badannya mempunyai isi padu dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sedemikian. Jadi secara umumnya pemahaman tersebut kita faham dengan semata-mata mengkaji alam semesta. Belum pun lagi kita mengkaji tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan sebab kita mengenal alam semesta yang disebutkan di awal Fatihah, maka kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terselamat daripada menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, dan kita terselamat daripada menyamakan Allah dan menyembah sesuatu yang kita anggap sebagai Tuhan padahal dia sebenarnya ialah makhluk. Maka oleh kerana kepentingan itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang alam, tentang makhluknya di awal Fatihah. Padahal kita faham surah Fatihah itu adalah surah yang dipanggil sebagai Ummul Quran. Surah yang dianggap sebagai surah yang paling penting, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu Allah menyebut tentang alam semesta di ayat yang pertama dengan lafaznya Al-Alamin. Dan itu kepentingan alam semesta daripada sudut mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walau bagaimanapun ulama menyebut beberapa sudut yang lain. Bagaimanakah alam semesta tersebut memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Jadi ada beberapa dalil ataupun ada beberapa petunjuk, beberapa dalil yang disusun oleh ulama memberitahu kepada manusia bagaimanakah alam menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita bincangkan kepentingan mengenal alam. Apabila kita mengenal alam semesta, maka kita boleh membezakan Tuhan dengan alam. Jadi sekarang ni apabila kita telah mengenal alam dan kita telah membezakan antara Tuhan dengan alam, maka ulama kata perlu kita mengetahui bagaimanakah alam semesta yang Allah ciptakan, yang Allah letak di awal surah Fatihah, bagaimanakah alam tersebut menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam semesta menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa cara. Maksudnya ulama menyusun beberapa dalil yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikenali dengan alam semesta. Maka ulama berkata tiada cara untuk manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan manusia tadi mengkaji alam. Itu maksudnya antara cara lah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan alam di awal Fatihah. Jadi antara cara yang disebut oleh ulama untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui alam semesta ialah dengan kaedah yang dipanggil sebagai al-illah al-ghaiyah. Al-illah ni dipanggil sebagai sebab. Al-illah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu ni dimakan sebagai sebab. Al-ghaiyah ni dipanggil sebagai tujuan. Sebab tujuan. Jadi ulama berkata apabila kita melihat kepada alam semesta, apabila kita lihat apa saja sesuatu yang dilihat di alam semesta, maka di belakangnya kita akan dapat melihat al-illatul ghaiyah. Dipanggil sebagai sebab tujuan sesuatu perkara. Macam contohnya ulama berkata apabila kita melihat kepada cawan. Apabila kita melihat kepada cawan, dicipta dengan bersih. Dicipta daripada logam ataupun kaca yang bersih. Dicipta dalam bentuk bulat. Dicipta licin, tidak tajam, tidak menggerutu dan sebagainya. Maka ulama berkata cawan ini menunjukkan kepada niat seseorang pencipta. Maksudnya sekiranya tiada niat pencipta, maka cawan ini tidak terbentuk sedemikian. Jadi dengan semata-mata kita melihat cawan, kerana adanya illah ghaiyah. Illah ni dipanggil sebagai sebab.
Ghaiyah ni dipanggil sebagai tujuan. Kerana kita dapat melihat sebab tujuan yang tersirat di belakang cawan, maka cawan ini menunjukkan kepada pencipta cawan. Ataupun kita ambillah benda yang lain. Maksudnya kita ambillah buku. Maksudnya orang kata buku ataupun kita katalah seperti handphone. Kan handphone ni dicipta sedemikian. Boleh memindahkan suara, kan, boleh menyimpan maklumat dan sebagainya. Maka di sana terlihat niat seorang pencipta. Maksudnya apabila dia tadi mencipta handphone sedemikian, maka dia fahami daripada situ niat pencipta tersebut ingin mewujudkan satu alat menyampaikan maklumat ataupun mencipta satu alat untuk manusia berkomunikasi. Jadi dengan semata-mata kita pandang sesuatu alat, sama ada telefon ataupun periuk ataupun apa saja alat, kita akan dapat melihat tujuan sesuatu manusia. Ataupun kita akan dapat melihat tujuan pencipta alat tersebut. Jadi ulama kata sekiranya kita melihat kepada cawan ataupun kita melihat kepada sudu, maka kita akan dapat melihat sudu tersebut dicipta dengan bentuk bulat, dengan ada besi panjang di belakang. Maka dengan semata-mata kita melihat sudu, kita akan memahami di sana ada niat ataupun di sana ada tujuan bagi pencipta sudu. Jadi ulama kata apa saja yang kita lihat di alam semesta, kita melihat bukit, maka kita akan dapat melihat niat penciptaan bukit di belakang ataupun sebab penciptaan bukit di belakang. Bukit itu sendiri dengan semata-mata penciptaan bukit sedemikian, dia menunjukkan kepada niat pencipta bukit. Ataupun apa sajalah air yang jernih, yang begitu banyak dan sebagainya, menghilangkan dahaga, maka di sana kita dapat lihat niat pencipta air tersebut, mencipta air sebagai kemudahan kepada manusia, cecair untuk manusia tadi hidup dan sebagainya. Jadi ulama kata apabila kita memandang kepada semua perkara di dalam alam semesta yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, maka alam semesta ni dia menunjukkan kepada niat pencipta. Niat pencipta tersebut dipanggil sebagai al-illah al-ghaiyah. Jadi ulama berkata, kesemua alam semesta menunjukkan kepada wujudnya seseorang yang berniat. Jadi dikata kita kena carilah siapa yang berniat tersebut. Kalau kita cari cawan, maka kita jumpalah pencipta cawan. Kalau kita melihat kepada meja, maka kita katalah kita jumpa pencipta meja. Meja menunjukkan kepada pencipta meja. Tapi apabila kita melihat alam, apabila kita melihat laut, kan, apabila kita melihat gunung, apabila kita melihat langit dan sebagainya, maka ulama kata di situ tiada campur tangan manusia. Maka kita kena cari gunung dicipta sedemikian, memegang kerak bumi daripada bergerak. Siapa yang niat sedemikian? Maksudnya keinginan siapakah mencipta bukit agar dia tadi memegang tanah di bumi. Maka kita kena cari siapakah yang berniat sedemikian. Siapakah yang meletakkan al-illah al-ghaiyah tersebut. Jadi ulama berkata apabila kita melihat kepada alam semesta, kita melihat kepada daun, kita melihat kepada pokok, kita melihat kepada semua yang diciptakan, semua dicipta dengan tujuan. Maka ulama kata apabila kita mengkaji, kita dapati bahawa terdapat sesuatu yang mencipta dengan tujuan. Jadi apabila kita mengkaji, kita kata tak boleh pencipta tersebut ialah Zaid. Kerana Zaid ialah makhluk yang baru tidak berkuasa. Tak boleh yang menciptakan itu ialah patung. Kerana patung tersebut ialah makhluk yang tidak berkuasa. Tak boleh yang menciptakan langit semesta ini ialah Nabi Isa. Kerana Nabi Isa ialah makhluk seperti mana alam semesta juga dan tidak mempunyai kuasa. Maka ulama berkata, alam akal manusia sampai kepada satu tahap meyakini adanya satu pencipta. Kerana apabila dia melihat sesuatu, dia melihat tujuan. Jadi dia kata mesti ada seseorang yang meletakkan tujuan tersebut. Mesti ada satu kuasa yang menentukan tujuan. Mengapakah bukit ni bulat, kan? Mengapakah air ni jernih, mengapakah daun tadi hijau. Ada tujuan di sebalik tersebut. Maka ulama kata illah ghaiyah, ataupun sebab tujuan sesuatu benda diciptakan, sebab tujuan tersebut menunjukkan kepada pencipta bahan tadi, atau pencipta sesuatu alat, pencipta alam semesta. Itu dipanggil bagaimanakah alam semesta menunjuk kepada kewujudan pencipta. Jadi alam semesta yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mampu menyampaikan maklumat, memberitahu kepada manusia bahawa alam semesta mempunyai pencipta. Tetapi dia memberitahu tu, maksudnya alam semesta memaklumkan dan memberitahu bahawa di sana terdapat Tuhan hanya sekadar pencipta saja. Selepas pencipta tersebut, alam tidak mampu mengetahui siapakah nama pencipta tersebut,
Apakah kehendak pencipta tersebut? Apakah tuntutan daripada pencipta tersebut? Apakah penyembahan yang pencipta tersebut inginkan? Maka oleh sebab akal tersebut lemah, walaupun akal ialah kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, mampu mengkaji dan mencapai kepada kewujudan pencipta, tetapi akal tersebut tidak dapat mengetahui siapakah nama pencipta tersebut, apakah tuntutan pencipta tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, dengan semata-mata limpah kurnianya, mengutuskan nabi-nabi dan rasul. Yang pertama sekali diutuskan ialah Nabi Adam AS untuk mengeluarkan manusia tadi. Maksudnya untuk memberitahu kepada manusia bahawa yang mencipta alam semesta tersebut ialah Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan tersebut mempunyai sifat sedemikian. Dan Tuhan tersebut mewajibkan manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dan Tuhan tersebut berkeinginan mencipta manusia sebagai makhluk yang diuji sementara di dunia. Dan Tuhan tersebut berkeinginan untuk memasukkan manusia tersebut ke dalam syurga sekiranya dia baik di dunia. Dan Tuhan tersebut berkeinginan memasukkan ke dalam neraka sekiranya manusia tadi jahat. Itu dipanggil fungsi Rasul. Jadi alam semesta di peringkat awal menunjukkan kepada manusia tentang dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah alam semesta menunjukkan kepada dalil kewujudan Allah, maka Allah mengutuskan Rasul untuk memberitahu bahawa Allah Tuhan yang mencipta diri ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beberapa perbahasan yang berkaitan dengan kenyataan yang kedua. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Wa aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.